Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Dua kejadian bot karam dalam jangka masa 2 hari berturut-turut dalam masa kurang daripada 24 jam masih lagi menjadi fokus perbincangan kami dalam analisis Awani. Tadi dalam agenda Awani telah dibincangkan dan kami juga mendekati dan juga mencuba mendapatkan maklumat-maklumat dan juga informasi-informasi terbaru dari rakan-rakan kami yang berada di lokasi. Kita akan bersama dengan saudara Hakim Rahman, wartawan Israwani yang berada di Tanjung Harapan Kelang, dan juga Syafran Johari juga akan bersedia dari Banting nanti. Tuan Haji Mansur Osman, Presiden Komuniti Aceh Malaysia, masih lagi bersama dengan kami dalam analisis Awani pada jam ini. Mungkin saya akan terus bersama dengan rakan saya Hakim Rahman yang kini berada di Tanjung Harapan Kelang kerana difahamkan Hakim mengikuti rapat sidang media yang dilakukan oleh Duta Besar Indonesia ke Malaysia dan juga pihak di sana. Mungkin Hakim dapat memberikan sikit sebanyak maklumat dan juga informasi-informasi terkini mengenai sidang media tersebut, Hakim. Baik, terima kasih Zul. Seperti yang sudah maklum, sidang media bersama sebenarnya antara Kapten Hamid, pengarah operasi APMM, dan juga Duta Besar Indonesia di Malaysia itu Bapa Herman Priyitno diadakan sebentar tadi, dan dalam sidang medianya Kapten Hamid lebih banyak menerangkan aspek-aspek mengenai keselamatan operasi mencari dan menyelamat, kawasan keluasan pencarian dan sebagainya. Dan setakat ini tidak ada perkembangan terkini mengenai jumlah mangsa. Masih lagi 20 yang ditemui dan 7 lagi masih hilang, dan usaha mencari dan menyelamat tetap diteruskan. Namun Kapten Hamid menegaskan bahawa kawasan pencarian di antara dua lokasi kejadian bot terbalik dan juga karam adalah dua lokasi yang berbeza. Jadi mereka mempunyai kiraan mereka sendiri untuk mengenal pasti jika satu mayat itu dijumpai, mereka dapat tahu bahawa ini adalah mayat daripada kejadian pertama dan bukan kejadian. Dan ini berdasarkan kiraan arus laut dan sebagainya, arah angin dan sebagainya. Jadi mereka dapat membezakan sekiranya mangsa itu adalah mangsa daripada kes yang pertama ataupun mangsa daripada kes yang kedua. Dan dalam masa sama, Duta Besar Indonesia di Malaysia, beliau mengucapkan dalam sidang media itu, beliau mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama kerajaan Malaysia dan juga pihak berkuasa Malaysia dalam membantu operasi mencari dan menyelamat serta memberi kerjasama sepenuhnya mencari warga negara Indonesia yang cuba pulang ke negara mereka secara haram. Dan dalam masa sama beliau turut mengingatkan, Bapa Herman turut mengingatkan kepada warga Indonesia yang mempunyai saudara mara ataupun kenalan sahabat handai yang ada merancang untuk pergi pulang ke kampung halaman mereka untuk menyambut Ramadan dan juga Aidilfitri tidak lama lagi, mereka dinasihatkan untuk menggunakan saluran yang betul. Maksudnya mungkin tidak menggunakan laluan haram, menaiki tongkang, pom-pom, bot pancung dan sebagainya, kerana itu sangat berisiko. Dan mereka yang mempunyai sebarang masalah, terutamanya warga Indonesia yang ingin pulang ke negara asal mereka, bolehlah menghubungi pihak kedutaan kerana pihak kedutaan sedia membantu mereka dalam apa cara sekalipun. Dan dalam masa sama, Bapa Herman menyatakan bahawa pihaknya, kedutaan Indonesia, mempunyai cara tersendiri untuk mengenal pasti mangsa-mangsa ini. Kalau yang masih hidup lagi, pastinya mereka ini mempunyai pasport, identiti pengenalan diri, dan itu tidak menyukarkan mereka untuk mengenal pasti diri mereka. Tapi bagi yang telah meninggal dunia dan sebagainya, mereka ini dapat dikenal pasti berdasarkan latar belakang mereka di Indonesia, pendidikan dan sebagainya, untuk mereka dapat lihat mengenai cap jari dan sebagainya. Dan ini kerana Bapa Herman juga menyatakan kebiasaannya mereka ini yang menaiki satu bot yang sama ini biasanya tinggal di satu kawasan yang sama. Maksudnya contoh, kalau satu bot pancung itu mereka ingin menuju ke Medan, ingin menuju ke Aceh dan sebagainya, mereka ini biasanya dalam satu kawasan provinsi ataupun kampung yang sama. Jadi itu tidak menyukarkan. Jadi bila diorang dapat satu key person boleh memberikan maklumat, dia akan bersangkut paut untuk mendapatkan untuk mengenal pasti identiti mangsa-mangsa yang seterusnya. Dan saya juga, ini adalah maklumat yang saya kira agak tidak rasmi, tapi ini cakap-cakap di kalangan anggota penguatkuasa agensi penguatkuasa maritim Malaysia, di mana dia memaklumkan bahawa kebanyakan bot-bot tongkang ini biasanya akan keluar untuk menyeberang atau ke destinasi Indonesia pada waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu ini dia mempunyai beberapa kriteria. Pertamanya, mereka kebanyakannya biasanya keluar menyeberang pada waktu lautan bergelora
angin kencang. Seperti kita maklum beberapa hari kebelakang ini memang terdapat laporan angin kencang dan sebarang aktiviti bot kecil, aktiviti tepi pantai memang tidak digalakkan. Jadi ini waktu yang sesuai untuk mereka keluar. Kerana apa? Kerana pada ketika itu juga mereka dapat melarikan diri, mudah untuk mereka menyeberang tanpa dikesan dan dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Dan salah satu cara lagi adalah mereka ini seperti kita semaklum dimaklumkan oleh Kapten Hamid tadi, siang tadi dia menyatakan bahawa pihak PNM mempunyai cara untuk mengesan mereka dengan mempunyai radar. Tapi sejauh mana radar itu tidak dimaklumkan kerana itu merupakan salah satu rahsia keselamatan negara. Dan strategi untuk bot-bot pancung, bot-bot pom-pom ini untuk menyeberang ke Indonesia adalah mereka bergerak secara perlahan ketika dalam perairan Malaysia. Mereka bergerak perlahan, jadi apabila radar mengesan mereka, mereka akan mengesan seolah-olah mereka ini adalah bot nelayan. Kerana bot nelayan kan bergerak perlahan. Jadi dia akan dilihat seperti bot nelayan. Jadi apabila mereka approaching ataupun menghampiri sempadan perairan antarabangsa, pada ketika itulah mereka akan memecut masuk ke perairan Indonesia dan itu menyukarkan usaha oleh pihak APMM untuk mengesan dan dalam masa sama menangkap mereka. Zulfitri. Hakim, mungkin Hakim dapat ceritakan gerak kerja mencari dan juga menyelamat, kerana kita tahu Selat Melaka adalah selat yang paling tersibuk sekali di dunia dan memungkinkan juga mangsa yang hilang mungkin juga ditemui oleh kapal-kapal dagang. Jadi bagaimana komunikasi di antara pihak APMM dengan kapal-kapal dagang ini dan juga bagaimana gerak kerja dari segi aset yang diselaraskan oleh pihak APMM sendiri dalam usaha mencari dan menyelamat, Hakim? Okey, Zul, kebiasaannya kapal-kapal dagang ini sentiasa berada dalam pemantauan pihak APMM kerana apa-apa saja yang berada dalam lingkungan 5 batu nautika daripada pesisir pantai, maksud saya melebihi 5 batu nautika dan ke atas daripada pesisir pantai ataupun gigi air di tepi pantai itu adalah kawasan di bawah pengawasan APMM. Dan kalau kita lihat Selat Melaka ini luasnya dan laluan tersibuk, pastinya APMM mempunyai isyarat komunikasi dengan semua kapal-kapal dagang ini. Seperti yang berlaku pada kejadian di perairan Sepang yang ini, laporan awal diterima pihak APMM adalah daripada bot dagang, kapal dagang, dan mereka ini yang menghubungi APMM menyatakan bahawa mereka ternampak bot pancung yang tenggelam, terbalik dan sebagainya. Jadi mereka ini, pihak APMM dan juga kapal-kapal dagang ini sentiasa berkomunikasi di antara satu sama lain, mempunyai saluran radio tertentu dan dia bukan sahaja melibatkan sekiranya berlaku kejadian-kejadian insiden tidak diingini, musibah seperti ini, malah mereka juga sering berkomunikasi untuk membanteras kegiatan lanun laut. Dan operasi ini orang kata kapal-kapal dagang atau kapal-kapal perniagaan ini boleh menjadi sumber informasi kepada pihak PMM untuk membantu dalam masa sama. Orang kata dia adalah situasi menang-menang, kan? Kalau PMM mengawasi sentiasa berhubung dengan kapal-kapal dagang ini dan kapal-kapal dagang ini juga sentiasa berhubung dengan PMM, mereka akan saling menjaga satu sama lain kerana dia adalah situasi menang-menang. Seperti yang kita dapat lihat, bila kita saling bantu-bantu, ada satu situasi yang menang-menang, Zul. Okey, terima kasih Hakim atas laporan itu dan juga perkembangan yang diberikan dan dikongsikan bersama kami dalam analisis awani. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita akan bersama dengarkan saya Syafizan Johari di Banting untuk laporan dan juga sekiranya ada perkembangan terkini dari Banting. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awani selepas ini. Bertemu kita dalam analisis awani. Mungkin kita terus saja bersama rakan saya Syafizan Johari yang kini berada di Banting. Kalau sudah bersedia untuk berlintas langsung, Syafizan? Ya. Okey, mungkin tidak bersedia lagi di situ. Saya teruskan dengan Tuan Haji. Mungkin kita dapat memahami bagi seorang pendatang tanpa izin di Malaysia, kita selalu memikirkan bahawa berapa banyak jumlah wang yang dihantar pulang ke negara di kampung halaman. Dan dalam aspek itu juga, mungkin kita dapat memahami kesempitan ataupun kesukaran mereka untuk mencari rezeki di sini. Kerana rakan saya tadi Hakim juga ada bercerita dilema mereka untuk mencari rezeki di Malaysia. Ada yang sudah beberapa kali masuk ke negara ini dan juga pulang dengan cara yang sah dan juga ataupun secara tidak sah, mereka sudah laluinya. Dalam aspek ini, mungkin kita lihat dalam gaji mereka pada hari ini. Adakah mereka memiliki satu keselesaan bekerja di sini
untuk membawa dan juga berbaloi untuk mereka menghantar wang pulang ke negara asal atau bagaimana Tuan Haji? Sebenarnya banyak permasalahan yang timbul yang saya dapat informasi tentang sama ada pekerjaan di sinilah. Apalagi yang melibatkan dengan pekerja-pekerja yang tidak mempunyai dokumen. Yang selalunya majikan mengambil kesempatan sebenarnya. Katakan dia bekerja di kontrak, di kongsi yang berbagai apa semua sekali. Sudah pasti mereka mempunyai resiko yang sangat besar sekali. Yang pertama dia datang atas tiket sosial, atas visa sosial ke sini. Sampai ke sini dia sudah overstay dah sebulan 2 bulan apa semua sekali. Alhasil dia banyak perkara-perkara yang perlu yang mereka sedari sebenarnya. Dengan majikan yang tidak bertanggungjawab. Dia bekerja di kongsi. Kadang-kadang setengah tu majikan tidak membayar gaji dengan sepenuhnya. Sementara dia perlu untuk keperluan diri dia bulanan dan tinggal di sini, dan perlu juga untuk diri dia untuk mengantar pulang untuk keluarga di sana. Sama ada untuk anak dia, untuk keluarga dia, untuk ibu bapa dia di sana. Jadi alhasil ada juga yang setengah-setengah pembantu rumah di sini yang bermasalah dengan majikan. Kadang mungkin dia nak balik baru dapat gaji dan sebagainya. Betul. Saya tak boleh katakan juga ini semua pekerja baik, tidak. Ada juga setengah-setengah pekerja yang datang daripada Indonesia yang buat onah sebenarnya. Sebab kenapa? Mereka juga ada orang yang di belakang dia suruh membuat onah, alhasil majikan itu menjadi mangsa. Apa yang kita tengok daripada kerajaan-kerajaan akbar. Jadi alhasil sebenarnya kalau yang berlaku kepada pekerja, sebenarnya lebih banyak pekerja-pekerja yang memang harus menanggung masalah di sini. Saya menghimbau lah kepada majikan, khususnya lah kalau memang orang tu bekerja dengan baik, kenapa tidak buat permit dengan bagus. Dan saya fikir juga kerajaan, saya fikir akan memberi satu kemudahan supaya mereka lebih selesa bekerja dengan majikan, dan mereka lebih selesa untuk pulang tahunan ke kampung dia. Dapat dirangka dan juga rancang di situ. Betul. Tuan Haji, saya nak ke Banting semula. Kalau Syafizan Johari sudah pun bersedia untuk berlintas langsung. Syafizan? AK mungkin dapat disimpulkan... Aku beri lama kan? AK mungkin dapat disimpulkan dan ataupun dapat dikongsikan bersama kami. Apakah yang dapat dirumuskan daripada pencarian dan menyelamat untuk hari ini, dan juga bagaimana walaupun kesukaran dengan lighting, lampu, spotlight dan sebagainya, usaha itu masih lagi diteruskan. Mungkin boleh dikongsikan AK kalau nak rangkumkan. Dalam agenda yang sebelum ini, Zul, saya ceritakan bahawa ada cabaran tersendiri apabila SAR ini dilakukan pada waktu malam. Ini kerana usaha mencari dan menyelamat amat bergantung kepada spotlight yang diletakkan di semua kapal-kapal dan juga bot yang digunakan. Pada malam ini kita akan teruskan menggunakan 24 bot, satu kapal dalam usaha mencari dan menyelamat mangsa tongkang karam di Banting ini. Zul. Bagaimana dengan aspek cuaca dan aspek-aspek lain yang mungkin diambil kira dalam sepanjang tempoh mencari dan menyelamat? Adakah kesukaran ombak besar dan sebagainya akan dihadapi oleh mereka? Bagaimana AK? Saya sebenarnya tak terfikir pun soal cuaca. Bila Zul tanya tadi, baru saya tengok ke atas. Boleh nampak bintang atau tidak. Saya rasa cloudy. Agak cloudy, bukan saya tak nampak bintang. Jadi saya jangka, tapi pada masa ni tak hujan. Dan sekiranya hujan sekalipun dan ditambah pula dengan cuaca yang gelap, tentunya memberi kesan. Tapi bagaimanapun memang pihak bomba telah memberitahu kepada saya sebentar tadi bahawa pada waktu malam operasi memang diperlahankan dan akan dilipatkan dekat pada sebelah malam. Cuma hari ini berbanding esok, semalam hanya 4 zon kawasan sahaja yang dicari. Berbanding hari ini, iaitu dia dibahagikan, kawasan SAR dibahagikan kepada 5 zon, dan ia meliputi kawasan yang lebih luas berbanding semalam, iaitu sekitar 25 batu nautika, dan ketika ini masih lagi sekitar 20 orang yang dijangka masih lagi tidak dapat dijumpai. Walau bagaimanapun polis tidak menolak kemungkinan mereka sudah pun berjaya berenang ke darat dan menyembunyikan diri. Okey, terima kasih Syafizan kerana sudah bersama kami untuk memberikan liputan terakhir mungkin dari Banting. Nampaknya sudah pun penat. Saya berhenti lihat seketika dahulu. Mungkin selepas ini akan teruskan perbincangan dengan Tuan Haji Mansur bagaimana kita melihat komuniti Indonesia di sini dapat melipat gandakan lagi usaha dan juga mengenal pasti setiap hari dalam komuniti mereka untuk mencegah mereka terlibat dengan sedikit-sedikit tertentu. Itu perbincangan dalam analisis Awani selepas ini.
Bertemu lagi kita dalam blok terakhir analisis Awani. Tuan Haji, kalau dapat disingkap tahun 1990-an jumlah pendatang dari Indonesia sebagai satu contoh yang bekerja di Malaysia, jumlahnya cukup besar kerana ledakan ekonomi dan juga dalam aspek pembinaan contohnya ramai yang diperlukan. Dan saya masih ingat lagi pada ketika itu, komuniti Indonesia, kalau saya ambil satu contoh, mereka akan berinteraksi sesama mereka dan wujud komuniti dan juga gerak kerja. Kalau perayaan Hari Raya Aidilfitri itu diraikan di Lembah Kelang, mereka ada kumpulan tertentu. Tapi interaksi itu mungkin berbeza pada hari ini. Betul. Komuniti pekerja asing ini daripada negara-negara yang pelbagai. Dan mungkin saja kalau seperti ketua komuniti Aceh seperti contoh Tuan Haji, mungkin anak buahnya tidak dikenali semudah dahulu. Betul. Ada yang dikawal oleh majikan dan tidak berinteraksi dengan kawan-kawan Indonesia yang lain. Betul. Dan ini juga berselerak di seluruh Malaysia contohnya. Betul. Jadi sikit sebanyak ini menyukarkan komunikasi, penyaluran maklumat dan juga terdedahnya kepada mereka risiko yang mereka sendiri tidak sedar bahawa mereka akan terjebak dengan sedikit-sedikit tertentu. Betul. Pandangan Tuan Haji bagaimana kalau dapat lihat? Sebenarnya saya setuju dengan konsep yang dimaklumkan tadi pada awal tahun 1990. Jadi kita masyarakat Indonesia sebenarnya memudahkan sebab dulunya tidak berapa masyarakat tidak berapa meluas tempatnya walaupun masyarakat ramai, tapi sentral kita adalah di Kampung Baru ataupun di Coket. Jadi contohnya setiap hari Minggu, tapi ini hari banyak perumahan-perumahan baru yang telah dibina dan juga merupakan suku bangsa lain yang ada di Malaysia, umpamanya Pakistan, Bangladesh, Myanmar, berbagai-bagai. Jadi orang Indonesia itu sendiri berinteraksi sekarang dengan suku bangsa lain. Jadi sudah begitu meluas sekali. Apa yang berlaku pada Bud Karam ini hari merupakan orang-orang Indonesia yang duduk di kongsi-kongsi yang dikawal oleh majikan. Alhasil dia interaksi maklumat terbatas. Jadi bila dia seakan-akan menyadari, sudah mau hari raya, kesempatan untuk ingin pulang, alhasil dia akan maklumkan siang sesama kongsi, orang kongsi juga akan menghubungi, mungkin ada sindiket-sindiket yang cara paling mudah yang datang sedikit kongsi untuk mengajak mereka pulang ke Indonesia dengan kadar yang murah. Sebenarnya enggak murah juga, tak murah juga. Memang biaya yang mahal tapi janji yang muluk-muluk yang dibagi. Jadi orang-orang yang duduk sebenarnya yang di bandar, yang ada banyak interaksi, saya pikir orang itu lebih mudah untuk mendapat maklumat semasa ke semasa. Kalau dilihat pada mangsa dan yang terlibat dalam dua bot yang karam ini, adakah ianya dari komuniti, kalau Tuan Haji melihat sendiri komuniti Aceh dalam 14 mangsa itu, berkeluarga dan juga dalam kelompok yang sama di Indonesia ataupun kawasannya adalah menyeluruh kalau di Aceh itu sendiri bagaimana? Sebenarnya apa yang saya tinjau tadi dekat hospital, memang walaupun warga Aceh sebanyak 12 orang tadi, tapi bukan pada satu tempat. Tapi saya pikir tak jauh mereka karena selalunya bila mereka duduk di kongsi antara jauh dengan dekat bukan perhitungan pada mereka. Bila nak pulang, kalau si A mau pulang, si B juga tetap mau pulang. Kenapa? Dia kesempitan kepada dia. Saya sekarang berteman dengan abang. Sementara abang mau pulang. Jadi kenapa saya harus tinggal? Mana teman saya lagi? Mungkin saya boleh berteman dengan orang yang lain tapi tentang keselamatan saya. Mungkin barangkali bila saya nanti tak dibayar gaji oleh majikan, macam mana nasib saya apa semua sekali. Itu yang menjadi risau. Jadi saya pikir yang namanya hari raya, mudik lah kata orang Indonesia pulang ke kampung, ataupun di sini kalau kita cuti orang Kelantan balik Kelantan, Kedah berbagai-bagai. Saya pikir juga konsep manusiawi Indonesia itu juga begitu. Bila diajak pulang, tak terfikir dari arah mana yang mau dipulang, selamat tak selamat, yang penting pulang. Itu yang menjadi kita selaku masyarakat, selalu kita bila buat majlis Maulid Rasul, kita seru, kita maklum kepada mereka, ambillah jalan yang mudah yang telah disediakan oleh pihak kedutaan itu sendiri. Karena pihak kedutaan selalu memanggil ketua-ketua untuk bagi interaksi, untuk bagi maklumat dari semasa ke semasa. Jadi kenapa benda ini masyarakat sendiri tidak mengambil berat sebenarnya? Saya pikir dalang-dalang sindiket tadi yang masih berperan proaktif. Tapi Tuan Haji optimis juga kalau komuniti dan juga gerak persatuan yang seperti ini dapat dikuatkan lagi, ini mampu mencegah dan juga memberikan informasi yang sepatutnya kepada komuniti-komuniti Indonesia di Malaysia. Dan itu yang sepatutnya berlaku dan diperkuatkan lagi. Tuan Haji setuju? Setuju. Sebab apa? Bila kita selalu dipanggil oleh kedutaan itu sendiri, sebenarnya itulah satu bimbingan, satu tunjuk ajar kepada kita supaya macam mana kita selaku masyarakat yang telah lama di sini membimbing ataupun menjaga masyarakat-masyarakat yang datang yang baru-baru, kebanyakan yang datang saat ini adalah golongan muda. Bila golongan muda kadang-kadang
faham-faham sajalah dengan pikiran yang muda dia. Walaupun dia status Sukar dia, untuk menyertai komuniti dan yes, aktiviti. betul. Dia karena perasaan dia di muda, walaupun saya duduk di kongsi, tapi kenapa saya harus bersama itu ada seakan ada kumpulan kecil lagi yang mereka bina di kongsi-kongsi itu sendiri itu. Tuan Haji, kalau dilihat aspek ataupun hari yang mendatang esok, contohnya saya difahamkan wakil utusan Gubernur Aceh akan berjumpa dengan pihak kedutaan bagi pengurusan jenazah dan juga mayat yang telah pun dijumpai. Selepas ini bagaimana gerak kerja dan juga gerak kerja dari komuniti dan juga kedutaan dalam dua kes bot yang karam ini? Apa yang kita dapat amalkan esok, Tuan Haji? Saya berharaplah pertama sekali saya tak menjangka sebenarnya peristiwa yang pertama saya pikir itu merupakan satu ketentuan yang mungkin tidak berlaku lagi. Ternyata esoknya berlaku lagi. Tak sebagaimana yang dimaklumkan tadi tak sampai 24 jam. Jadi saya pikir orang yang untuk pulang ke kampung, kenapa dia tidak berfikir untuk cari jalan keselamatan dia, sementara dia dah tahu bahwasanya ada langkah-langkah keselamatan yang bakal dibina oleh pihak pemerintah itu sendiri, sama ada KDN ataupun sama kedutaan, karena mereka sedang mendapat satu ketentuan dari sudut biaya berapa yang harus ditentukan apa semua sekali. Jadi saya mengharap juga kepada pihak kedutaan itu sendiri supaya dapat menghimbau kepada komuniti-komuniti paguyuban Indonesia yang ada di sini untuk dapat bersatu hati, kita membina masyarakat kita tak nak lagi risiko-risiko apa yang berlaku pada hari ini, karena itu merupakan pertaruhan nyawa antara hidup dengan mati. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi berkongsi cerita, berkongsi pengalaman dan juga sebanyak perspektif lain dalam isu ini. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dalam analisis awani. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Teruskan bersama kami interaksi anda dalam bentuk soalan ataupun cadangan ataupun pandangan bersama kami di Facebook ataupun Twitter Astro Awani, atau boleh teruskan untuk mendapatkan perkembangan berita segenap dimensi di astroawani.com. Anda juga boleh tonton semula rancangan ini di saluran Enjoy Awani di YouTube ataupun di platform media sosial yang lain. Sekian saja analisis Awani malam ini. Kita jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Tuan Haji. Thank you. Terima kasih.